Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Ustaz. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Mat. Okey, Sila. Alhamdulillah Ustazah Fatimah bersama dengan kita. Ustazah Fatimah bawa budak-budak sekali masuk tak? Salam, Ustaz. Bagi ringgit mereka tak? Dah. 3 tahun apa? Dan Tiga, tiga lah. Dah 3 FIFA. Afifah lah. Oh, lah. Dia baca mesej tu tapi dia tak masuk pun. Tujuan tu nak suruh budak-budak masuk sekali lah. Kita nak kumpul semua tentang 3A sampai E. Jadi kita join sekali lah. Alah, buat revision sekali. Bagus ke? Ustaz nak tengok dia. Boleh. Lagi? Tak lagi. Boleh telefon Ustazah Afifah tak tanya dia tengok. Tanya dia. Tanya Ustazah Afifah. Dia bagi link kat budak-budak tak? Ya. Ni budak masuk ramai lagi ni. 9 orang. Tak ramai, baru ada 10 orang. 10 orang, 11 orang. Okey tu. Okey, kita sound check dulu, sound check. Okey, kata saya ada. Okey, Adeline Syafiqah. Saya ada. Aina Syamimi. Ada Ustaz. Alia Maisara. Saya ada. Ahza. Syifa. Ahza Syifa. Tak bunyi. Saya ada. Oh, ada. Alia? Ada Ustaz. Bunyi suara sama je. Ada Ustaz. Ada. Ada, okey. Auni, dua-dua. Auni seorang je. Auni? Ada. Dia. Auni Safia? Ada. Nurul Ashikin? Ada Ustaz. Nurul Atikah Fatin? Ada Ustaz. Nurul Awatif? Ada Ustaz. Siti Alia? Ada Ustaz. Okey, semua dah ready ya. Okay, hari ni kita nak bincang pasal exam sikit. Kita nak review pasal exam. Muhammad Nafis baru masuk. Sebenarnya saya nak jemput semua. Tingkatan 3, A sampai E. Semua sekali. Untuk kita nak share benda ni lah sekali lah semua. Tapi yang mengajar 3C, Ustazah Hafifah kan. Saya harapkan link yang saya bagi tu dia bagi kat semua student untuk masuk lah. Ustazah Ustaz Zikri yang ajar tentang 3D dengan E kot. Macam tu lah. Tapi setakat ni belum ada kelas lain lah. Kelas 3A dan B sahajalah. Tak apa, kita tunggu sekejap dulu. Semua dah makan ke? Kalau belum, main minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah, welcome. Nafis, Muhammad Nafis. Ada. Aisyah, Ada Ustaz. berapa orang ni?
Okey, sementara kita tunggu rakan-rakan lain masuk, kita tengok jadual peperiksaan kita. Semua boleh nampak yang saya share tu. Jadi esok 21 hari bulan September 2021, cantik tarikh 21/09/21. Okey. Bahasa Melayu dan pendidikan Islam dekat moral. Jadi kamu belum ada pengalaman lagi kan? Jawab secara online macam ni kan? Dan Fatimah ni keluar ke? Fatimah keluar tu ke? Ada Hmm? dengar ah. Dengar. Sebab tak ada. Ada tak siap call Ustazah Hafifah? Dia baru dia- masuk pun tak ada. Lah, kalau boleh kita pagi semua ni, kelas ni pun tak ramai juga yang ada. Tak Okey. apalah. Tunggu budak dia Okey. siap. Tak apalah, pelan-pelan lah. Okey, ni jadual kita. Jadi kita akan exam esok. Pukul berapa tu Fatimah ada sesi macam ni? Dalam 5 hari tu pengalaman macam mana? Dia exam, kita bagi link je kan. So budak dia ikutlah. Dia jawab dulu bahasa Melayu. Habis Link 2 jam. Kalau dia rasa Ah. dah habis 2 jam setengah tu, lepas rehatkan macam tu, dia jawablah pendidikan Islam. Dia sendirilah tetap masa dia. Maksud kata kita bagi link untuk pendidikan Islam ni pukul berapa? Hari ni boleh bagi dah. Oh, boleh bagi. Cuma dia tak boleh buka aja kan? Sebab link tu ada timer kan? Ya. Okay, Bagi jadi je dua. bila dia boleh buka tu? Sampai masa dia lah. Kalau dia exam kita timing dia pukul 8, dia pukul 8 boleh buka lah. Jadi kita pendidikan Islam sesi 2 ni pukul berapa ni timing dia ni? Tu tak pasti secara tepat. Sesi 2 tu pukul berapa. Saya itu bagi, walaupun sesi 2 saya bagi pukul 8 je. Sebab mereka boleh buka sampai pukul 8 pagi ni sampai pukul 8 pagi esok kan? Oh, jadi kita set 24 jam kan? Ya. Dia tak ada masalah lah. Ikut mereka lah jawab bila. Okey, jadi esok insya-Allah lah dalam pukul time macam ni, pukul 9, pukul 10 tu link tu dah boleh diakses. Tapi kamu kena jawab BM dululah. Ikut dalam jadual tu. BM pun 2 jam setengah. 2 jam setengah lepas tu dalam sekitar pukul 9, pukul 10 juga lah. Semua boleh buat Islam punya. Okey. Soalan ni dalam format Google Form sepenuhnya. Google Form sepenuhnya. Kamu dah biasa dah buat Google Form ni. Klik link tu, buka Google Form dan jawab kat situ lah. Okey, hari ni kita nak share sikit tentang format format soalan. Formatnya kita dah biasa dah. Tahun lepas pun kita tengok format yang sama. Cumanya hari ni nak ulang, nak sebut balik je. Saya nak sebut contoh je. Okey, saya nak present yang ni. Okey. Ini ialah soalan contoh. Ini soalan bercetak lah. Ini contoh soalan bercetak. Cuma nak abang format je. Okay. Soalan kita, ini tajuk terserang contoh 21, sekitar 2 jam 30 minit. Nama kelas. Maksud kata bila buat Google Form nanti pun macam ni jugalah. Kena isi nama, kena isi kelas. Okey, arahan kepada calon. Jawab semua soalan. Okey. Jawab Google Form ni berbanding dengan kertas. Jawab di kertas, kamu boleh tinggal. Soalan-soalan yang kamu tak mau jawab, kamu boleh tinggal. Tapi jawab dalam Google Form ni, kamu tak boleh tinggal. Sebab semua soalan adalah required. Required section. Kamu kena jawab, baru boleh pergi ke seterusnya, baru boleh submit dan sebagainya. Jadi semua soalan kena jawab. Inilah yang baiklah. Keadaan macam ni baiklah. Sebab kamu tak akan tinggal soalan. Okay? Jawab kat mana ni? Jawab di rumah masing-masing.
Baik saja kertas soalan tu dibuka. Jadi kamu boleh buka dan jawab. Tapi kamu diberi tempoh masa. Macam tu tuan-tuan terima dah. Diberi tempoh masa. Kalau kamu buka, dia 2 jam setengah, 2 jam 30 minit. Kalau kamu buka pukul 10, pukul 12.30 tu ditutup lah. Dan kamu tak boleh masuk dah. Betul kan tuan-tuan terima kan? Tuan Fatimah dia ada pengalaman buat peperiksaan yang sama dengan tingkatan 5 sebelum ni. 3 minggu dah lepas dah. Saya pun tak ada pengalaman lagi nak handle exam yang macam ni. Jadi saya kena tanya Tuan Fatimah yang berpengalaman. Lagipun dia ketua saya. Okey, tuliskan jawapan pada ruang yang disediakan. Okey. Kamu digalakkan buat dalam, kalau boleh akses dengan komputer, buat komputer lah sebab dia akan nampak lebih besar. Tapi kalau buat dengan phone pun boleh sebab dia akan jadi full screen juga. Jadi anda dilarang meniru atau membincangkan jawapan dengan rakan yang lain. Okey. Okey, soalan ada 5 bahagian. Iaitu bahagian A. Ini bahagian A. Bahagian B. Bahagian C. Bahagian D. Dan bahagian E. Okey. Ini bukan soalannya. Ini soalan contoh saja. Saya tak ambil yang ni pun. Okey. Kita nak perincikan setiap bahagian. Bahagian A ialah soalan aneka pilihan. Soalan objektif aneka pilihan iaitu A, B, C, D. 20 markah dan soalannya pun sebanyak 20 soalan. 20 soalan. Jadi kamu boleh pilih jawapan sama ada A, B atau C atau D. Satu soalan, satu jawapan sahaja. Dan jawab di Google Form. Yang ni biasa kita buat dah. Jadi untuk bahagian A ni, soalan ini bidangnya akan melibatkan bidang akidah, bidang ibadah, bidang sirah dan tamadun. 4 bidang tu ada kat sini. Okey. Seterusnya kita tengok bahagian B. Okey. Bahagian B 20 markah juga, iaitu ada 2 bidang di sini. Yang pertama, bidang ayat Al-Quran atau ayat kefahaman. Ni dia dah naik jadi penumbuk semua ni, tak boleh nak baca sebab dia tak boleh nak baca ayat Quran yang ada dalam ni. Padam lah, kamu tak boleh baca. Okey. Contohnya macam tu, kita buat ayat Quran. Tak nak buat ayat Quran, kamu faham sikit. Contoh, surah Al-Ma'idah ayat 13. Okey. Right. Okey. Ini ayat Al-Quran. Dia akan bagi ayat Quran daripada apa kita belajar dalam buku teks lah. Quran, kita ada beberapa tajuk ayat Quran. Itu pelajaran 1 hingga 8 ayat Quran. 8 ayat Quran. Okey. Dan kita tinggal satu tajuk lagi tak belajar kan. Kita dah belajar sampai tajuk 7. Satu tajuk lagi tak belajar. Tak belajar tu confirm tak ada lampu Excel lah. Jadi ini bahagian ayat Quran. Kemudian ada juga dalam ni soalan nombor 2. Yang ayat Quran tadi soalan nombor 1. Dan ini soalan nombor 2. Hadis. Hadis termasuk dalam bahagian B. Hadis ada berapa tajuk? Ada 2 tajuk di tingkatan 3. Iaitu tajuk sedekah kunci kebaikan dan hindari sifat negatif. Okey, ini satu contoh hadis. Kemudian soalan pun akan bertanya berkenaan hadis tu untuk 10 markah. Jadi 20 markah bahagian B, 10 markah untuk ayat Quran dan 10 markah untuk hadis. Seterusnya, soalan bahagian C. Bahagian C ni dia cover bidang apa? Bahagian C ialah bidang akidah. Ingat nah? Bahagian A soalan objektif 20 soalan. Bahagian B Al-Quran dan hadis. Bahagian C bahagian akidah. Bahagian C ni bahagian akidah. Tapi dia tak tulis lah macam tu. Tapi kita faham dah. Bahagian C ialah bidang akidah. Soalan nombor berapa? Soalan nombor 3. Okay, beriman kepada Rasul dan hari akhirat adalah sebahagian berukun iman. Okay, ini bahagian akidah.
Okay, kita jawab seperti mana yang dikehendaki dalam bentuk soalan macam ni. Kalau dia kata tulis dalam ruang ni, tulis dalam ruang ni lah. Okay. Kemudian diberi ruang untuk jawab dan kamu jawab dalam ruang ni. Okey, itu bahagian C, akidah. Okay, bahagian D pula. Bahagian D bidang apa? Bahagian D bidang fiqh. Tahu fiqh apa dia? Fiqh tu ibadah lah, solat, puasa apa semua tu. Okay. Jadi, soalannya nombor 4. Berkenaan dengan bahagian fiqh. Contoh, soalan isi tempat kosong. Ni soalan tentang apa ni? Tentang najis. Contoh najis, tempat kosong ialah darah dan nanah. Jawapan dia apa? Mutawassitah. Macam tu. Sertu ialah membersihkan tempat yang terkena najis. Najis apa yang kena sertu? Ini bukan nak mengajar ni, nak tunjuk aja, contoh aja. Najis mughallazah. Okey. Macam tu. Macam itulah cara jawab dia. Kemudian ada soalan seterusnya, macam tu juga. Okey. Kemudian, bahagian E. Bahagian E ni bidang apa? Bahagian E ialah bidang sirah ataupun sejarah Islam. Sirah dan tamadun. Tamadun Islam. Okay, yang kita belajar sirah dan tamadun Islam. Dan juga ada lagi sirah tamadun Islam, bukan sirah. Ada lagi sirah tamadun Islam dan dia agak-agak adab. Adab Islamiah. Okey, tu bidang dia. Dan bahagian E. Itu dia tu. Okey. Okey, ni bahagian E. Bahagian E mengandungi soalan sirah, sejarah Islam dan juga adab Islamiah, iaitu soalan yang ke-5. Nombor soalan dia susun macam tu juga. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dibahagi-bahagikan. Soalan 1 dan 2 bahagian B. Dan bahagian E, sirah tamadun Islam ni soalan nombor 5. Okey, ini ialah soalan sirah. Dan juga soalan adab Islamiah. Soalan sirah ni contohnya dia tanya tentang Khulafa' Ar-Rasyidin, tanya tentang masyarakat Arab Jahiliyah. Okey. Dan soalan adab Islamiah pula, contohnya soalan memberi kemaafan. Tajuk dia tambah apa ni? Ini soalan, itulah soalannya. Jadi ini soalan dalam bentuk kertas bercetak. Kalau kita jawab di sekolah, kita akan jawab soalan macam ni lah. Jawab di atas kertas yang sama lah. Tapi esok, kita akan jawab soalan. Okey, saya mengalukan kedatangan Ustazah Afifah. Ustazah Afifah, bagi link dekat murid-murid tingkatan 3 yang lain tak? Dah bagi dah. Tapi tak muncul. Tak muncul seorang pun. Biasa kelas tu 3 orang je masuk, tak ramai. Dia buat macam mana? Dia dah telefon dah depa. Sampai ke telefon lah. Masya Allah. Okey, kamu semua tengok inilah soalan yang bertulis, tapi yang kita jawab esok ialah soalan Google Form. Okey, jom kita tengok soalan Google Form tu macam mana. Saya nak share juga kat sini. Jadi bila dapat link, kita klik link lah. Masuklah. Okey, bila link esok diberi, kamu klik link tu, link Google Form macam biasalah. Okey.
Dia akan keluarlah yang macam ni. Pendidikan Islam, tingkatan 3, 2 jam 30 minit. Okey. Arahan kepada calon, baca dan ikut arahan. Ustaz, Ya. kami kena tukar jadi email MOE kan? Alia tanya. Okey. Ya. Terima kasih kerana tanya. Kerana masalah ni biasa berlaku dalam kalangan pelajar. Ada yang boleh masuk, ada yang tak boleh masuk. Okey, tapi kalau semua orang tak boleh masuk, mesti ada kesilapan dalam soalan ataupun setting dia. Tapi bila ada yang boleh masuk, ada yang tak boleh masuk, kenapa? Biasanya itu kerana account. Jadi kita bila guna phone ataupun guna laptop, kita mesti sign in ke dalam browser kita tu dengan menggunakan account. Sama ada kita menggunakan account MOEDL ataupun kita menggunakan account biasa, Gmail kita yang biasa. Okey, aliamaisara@gmail.com. Account biasa, boleh juga. Boleh juga. Tetapi untuk esok, kamu jawab dengan account mana pun tak apa. Betul kan Ustazah Fatimah kan? Ustazah Fatimah, Ustazah Afifah. Jawab account mana? Akaun kena guna akaun yang sekolah bagilah. Tak boleh guna akaun biasa. Boleh, boleh. Account biasa pun boleh kan? Ya, tengok ada masuk dalam Google Form saya tu. Ada yang masuk guna akaun ni? Akaun biasa. Sebabnya Ustazah Fatimah soalan dah ni dah. Kata 5 dah jawab dah. Mungkin dia ni lah. Dia semak. Ada akaun boleh lah biasa tu. pelajar guna. Boleh kan? Tapi seeloknya yang ada 5 lah. Okey, kalau kamu boleh masuk dengan akaun D5 MOE tu, masuklah dengan akaun MOE. Kalau tak boleh, masuk dengan akaun biasa pun boleh akses juga kepada soalan ni. Sebab soalan tu settingnya berbuka kepada semua jenis akaun. Macam tu. Kalau tak boleh masuk juga, klik-klik tak boleh masuk juga. Tu ada something wrong lah dengan akaun kita. Kena minta tolong siapa-siapa di rumah tu, abang, mak, ayah, kakak, sepupu, tok wan, semua untuk tolong macam mana nak masukkan. Okey, dalam Google Form kita ni bila kita dah masuk macam ni, okey. Okey, exam kita ni nama ujian pentaksiran BIR 1 nah 2021. Dia lebih kurang ujian 1 lah. Kita tulis tak pernah ujian lagi kan. Tingkatan 3, masa untuk menjawab time frame kita adalah 2 jam 30 minit. Okey, selepas daripada kita on soalan kita buka, kita duk buat lambat. Kalau lebih daripada 2 jam 30 minit tu, link tu akan tutup lah Ustazah Fatimah kan? Macam tu Ya. Ya, kalau dia tak jawab, dia buka tak jawab, bila sampai 2 jam 30 minit, link tutup lah. Jadi Dia tak boleh unlock dah. Dia tak boleh berjawab lah. dia jawab dah. Jadi kamu kena bersegera lah. Okey? Arahan kepada calon, okey. Nama murid, okey, masukkan nama kamu. Kamu kena type sendiri lah. Bukan macam biasa tu. Kamu boleh touch je nama kamu tu kalau kita 3 A dan B lah. Ini ke semua tentang 3 A sampai E, kena type masuk sendiri nama. Contoh nama Fatah Amin. Masukkan nama bin Abdullah. Okey, macam tu. Masukkan nama. Kelas sahaja boleh pilih. Boleh masuk situ. Pilihlah kelas 3 UM ke USM. Kliklah contoh. Okey. Kelas. Dah isi nama dan kelas. Klik next. Dia akan pergi ke yang seterusnya soalan. Okey. Jadi kita jawab soalan. Macam itulah. Bahagian A. Sama macam soalan tadi lah, yang kertas tadi. Okey, jawab tu soalan nombor 1. Okey. Antara berikut, yang manakah haram dan berdosa? Okey, apa jawapan dia? Lagi satu jawapan? Nafis, bagi satu soalan, jawapan? D. Okey. Mengambil barang di kedai tanpa membayar. Itu haram berdosa. Jadi kita tak mau jawab A, B dan C, tak mau jawab D. Jadi kita klik ataupun kita sentuh saja di phone kita ataupun kita klik saja di komputer kita, jawapannya D. Okey, betul kena buat apa? Buat apa? Pergi seterusnya lah soalan nombor 2. Okey. Soalan nombor 2. Okey, baca. Sifat seorang murid yang baik ialah A, malas belajar, B, meniru dalam peperiksaan, C, sengaja ponteng ke sekolah tanpa alasan. Okey. D, menyertai sekumpulan kawan
yang sedang mengulang kaji mata pelajaran. Kita tahu dah jawapan dia D ya kan. Tapi kita tersilap, kita tekan C. Dan kita pun tekan next. Dia pilih kepada yang seterusnya. Lalu kita teringat balik, oi, tadi tersalah jawab. Kita boleh back balik, kita pergi yang tadi balik. Lepas tu kita betulkan jawapan kita. Tekan pula D. Okey, boleh pilih. Selagi kita tak submit, kita boleh pilih mana-mana jawapan tu. Okey. Dah clear dah, tekan next. Jadi ke soalan seterusnya bahagian B pula. Okey, bahagian B. Padankan perbuatan dengan hukum. Okey. Jadi di sini sebelah kiri ni ada perbuatan. Okey, dalam soalan besok ada banyak soalan bentuk macam ni. Soalan macam ni mudahlah bagi kamu. Sebab kamu touch pakai hujung jari ibu jari je. Kan? Makan nasi bersama keluarga. Apa hukumnya? Wajib, sunat, harus, haram, makruh. Okey? Makan nasi bersama keluarga. Sunat. Macam mana kita nak faham ni? Kamu tahu dah semua. Wajib ni buat dosa. Buat dapat pahala, tak buat berdosa. Sunat, buat dapat pahala, tak buat pun tak apa. Harus buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Haram, buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Makruh, buat tak berdosa tapi tinggal dapat pahala. Okey, ini contoh. Makan nasi bersama keluarga. Sunat lah. Sunat dapat pahala lah. Ni makan ni benda harus ni. Ubahlah, tibu harus lah. Okey, tukar harus. Menolong jiran menghalau anjing. Anjing masuk dalam rumah jiran. Kita tolong pergi halau. Apa jawapan dia? Sunat. Yang ketiga, bercakap tentang keburukan kawan di belakangnya. Ni mengumpat ni. Cerita tentang keburukan di belakang dia. Kalau cerita depan-depan tu bukan mengumpat. Jadi hukumnya apa? Haram. Mengumpat kan haram. Okey. Haram. Menunaikan solat subuh. Apa hukumnya? Solat subuh. Wajib. Jadi kita tekan di bahagian wajib. Makan makanan yang membuat nafas berbau. Contohnya durian ataupun petai. Okey. Jawablah. Okey, bahagian ni dia akan naik respon message macam ni. This question requires one response per row. Jadi kalau kamu tak jawab ni, kamu nak teruskan saja, dia akan jadi merah macam ni lah. Jadi kita akan perasan kita belum jawab lagi. Inilah kelebihan jawab Google Form ni. Kalau jawab atas kertas tu, kadang-kadang kita terlepas pandang, kita tertinggal. Ni kita takkan tertinggal insya-Allah sebab dia akan naik message amaran berwarna merah ni. Oh, ada satu lagi row tak jawab. Ni dia. Apa dia? Makan buat nafas berbau. Makruh. Okey. Saya pun klik makruh. Dia hilanglah merah tu. Okey. Saya boleh pergi kepada soalan. Okey, ni bentuk soalan yang macam ni memang banyak dalam soalan besok nah. Seterusnya, okey, jelaskan dua amalan yang sesuai dilakukan dalam bulan Ramadan. Kamu boleh nampak tak? Okey, your answer. Jadi hak ni tak boleh main touch macam tu lah. Touch tak jadilah. Jadi kamu kena tulis. Tulis kat situ. Bila dia kata dua amalan, nombor satu. Apa dia? Sebab dia kata dua amalan kan? Nombor satu. Satu contohnya, solat tarawih. Dua, apa dia? Bersedekah. Tiga, nak buat tiga boleh tak? Dia tanya dua. Boleh je. Boleh lebih tak apa. Okey. Contohnya membaca Al-Quran. Okey, macam tu. Kamu kena type lah. Kalau di phone pun sama lah. Kamu kena touch di bahagian jawapan tu dan type dengan phone. Kalau di komputer, macam ni. Macam saya buat ni lah. Type macam ni juga. Kalau kamu tak boleh nak enter, kamu nak buat satu baris macam ni pun boleh juga. Contoh macam ni. Satu, solat tarawih. Dua, bersedekah. Boleh juga. Okey, tiga. Buat satu baris macam tu. Jadi saya baca, saya faham lah nanti. Sedekah. Membaca Al-Quran. Okey, macam tu.
Soalan seterusnya, terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas. Okey, kosong juga. Ruang jawapan pun kosong juga. Dalam latihan-latihan yang kita duk buat sebelum ni, saya ready siap dah dekat situ. Kita mestilah kan. Dalam exam tak ada. Kita kena jawab sendiri. Pengajaran mesti kita mula dengan kita mestilah. Kita hendaklah. Ibu bapa wajib. Macam tu boleh bang. Kita mestilah. Contohnya. Buatlah pengajaran itu sesuai dengan ayat yang ada di atas sana. Kalau ayat itu berkenaan dengan menjaga kehormatan diri, kita mestilah menutup aurat. Supaya dikasihi oleh Allah. Okey. Supaya ni merupakan penyambung yang menjadikan ayat selepas itu huraian. Okey. Kalau kita jawab, kita mestilah menutup aurat sahaja, kita tak akan dapat markah penuh, dapat satu je. Okay. Nak dapat markah penuh, kita kena jawab dua jawapan. Jadi kita kena buat satu. Sambung terus pun tak apa. Titik kat sini, sambung terus pun tak apa. Nombor dua, kita mestilah pula. Kita mestilah menjauhi perbuatan yang haram. Okey. Kena menjauhi perbuatan yang haram kan? Okey, betul lah, dapat satu markah. Tapi tak ada huraian, boleh huraian. Seperti memakai baju ketat. Okey. Jadi, kalau macam ni dapat markah tak? Dapat 2 markah penuh. Okay, kalau kita dah tak puas hati lagi jawapan-jawapan yang sebelum ini, kita dah habis jawab dah ni, kita tekan back. Kita tekan back untuk pergi ke page seterusnya. Page sebelumnya. Ada back lagi, pergi lagi. Okay, next lagi. Boleh pergi back, next sampai kita puas hati jawab. Last sekali, dalam time frame 2 jam 30 minit tu, boleh kita tekan submit. Tekan submit, dia pergilah. Okay. Dia akan naik, your response has been recorded. View accuracy. Okay. Habislah, selesai jawab lah kalau macam ni. Okay, faham tak cakap tu? Ada soalan nak tanya tak? Krik. Azam Fatimah, hai. Macam ni lah kelas selalunya. Tak hidup, takkan mati. Ada orang tak ni? Ada. Aku ada Ustazah apa? Ustazah Fatimah lagi. Ada. Bagus. Depa bagus. InsyaAllah. Nampak muka tu 14 orang. Ustaz Mat, patutnya kena suruh bagi nampak muka semua, no? Baru sedap lagi ngajak. Mereka tak mau tunjuk muka sebab bila tunjuk muka, dia menggunakan data yang banyak. Itulah. Tak apalah. Sebab itulah consider lah. Ada orang yang tak ada data yang banyak. Tak apa, surau tak apa dah. Tapi itulah. Bukan dia tak ada gambar surau kerana tak ada. Okey, tak apa. Okey, jadi kamu faham sangat tu? Tak ada apa-apa. Cantik dah, teruskan. Okey, saya harap semua murid-murid yang mengikuti kita hari ini semua dah faham dah cara nak menjawab. Kira tak sabar nak jawab ni. Kira tunggu link mai je. Kira tekan dah. InsyaAllah pukul 10 pagi link tu kamu boleh tekan insyaAllah. Okey, kita dah habis dah cara menjawab soalan Google Form. Seterusnya kita nak pergi ke mana pula? Nak pergi ke tajuk-tajuk yang kita dah belajar pada tahun ni. Saya nak buka buku teks sekejap nah. Buku teks sekejap. Buku teks. Baik, mana dia?
Open book test ke apa ni, Tak Mat? Open book tak ada. Test macam biasalah. Okey, ni buku teks kita. Kamu boleh rujuk buku teks masing-masing dan tunjuk kat sini pun tak apalah. Nak tengok di bahagian mana ni? Okey, tengok di bahagian senarai kandungan. Okey, sama dengan buku teks ni ni. Ni. Senarai kandungan. Okey, yang pertama bidang Al-Quran, kita ada berapa tajuk? Kita ada 8 tajuk, tingkatan 3, UM dan USM. Dah belajar semua tajuk 1, 2, 3 sampai 7. Yang belum belajar ialah tajuk yang ke-8 iaitu penciptaan manusia, bukti kekuasaan Allah. Betul tak? Betul tak? 3 UM, 3 USM, betul tak? Dah belajar sampai 7 tajuk kan? Betul. Betul. Okey. Jadi soalan nak naik dalam exam kita besok, bukanlah 7 tajuk tu, mesti telah dipilih. Okey. Jadi kamu kena faham semua tajuk lah untuk dapat jawab soalan yang naik esok. Dan tajuk yang ketiga iaitu hukum tajwid. Iaitu tingkatan 3 ni kita mempelajari hukum mat kan. Pun ada soalan tajwid. Terusnya, bidang hadis. Bidang hadis. Hadis ada 2 tajuk sahaja iaitu sedekah kunci kebaikan dan hindari sifat negatif. Dan dua-duanya kita dah belajar, betul? Betul. Okey. Tapi yang tajuk yang akan naik esok hanyalah 1 tajuk sahaja. Dan seterusnya bidang akidah. Bidang akidah atau bidang tauhid, okey, daripada pelajaran 11 hingga 14. Bidang pelajaran 11, Allah Maha Kaya, Pengunia Rezeki, Al-Ghani dan Ar-Razzaq. Ini kita belajar masa kat sekolah dulu lagi kan, betul kan? Masa semuka kat sekolah. 12, beriman kepada Rasul pun kita belajar di sekolah dulu lagi. Pelajaran 13, beriman kepada hari akhirat, kita buat online, kelas online. Dan beriman kepada qada dan qadar pun kita dah belajar dah. Okey. Maknanya bidang akidah habislah kita belajar semua. Bidang fiqh ataupun bidang ibadah. Bermula daripada pelajaran yang ke-15, konsep fardu ain dan fardu kifayah, pengurusan jenazah, zakat. Kita dah belajar dah sampai zakat. Aidil Fitri dan Aidil Adha ini kita belajar masa sekolah, masa muka hari tu. Masa dekat-dekat nak raya hari tu kan, dah bulan puasa hari tu kita sekolah kan. Kita belajar tajuk Aidil Fitri dan Aidil Adha. Lepas tu Qiyamul Lail tak belajar lagi, pelajaran 19 dan 20 tak belajar lagi. Ini soalan tak belajar nanti for sure dan tak naik dalam exam lah. Terusnya pelajaran yang bidang terusnya, pelajaran 21, bidang sirah dan tamadun Islam. Janjian Hudaybiyah dan pembukaan kota Mekah. Okey, belajar lagi. Ustazah Fifah 2-3 UKM belajar lagi, Ustazah Fifah. Janjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah dah belajar dah. Ah. Pembukaan kota Mekah tu masuk sikit je, tak banyak. Bagus lah tu. 3 UM, 3 USM tak belajar lagi perjanjian Hudaybiyah dan kota Mekah. Tapi sedihnya kalau belajar pun 2 orang duk belajar dalam kelas tu, hal lain tak respon.
apalah. Jadi kalau dah tak belajar tu, for sure tak naik lah kan. Tapi tokoh sahabat ni 3UM dan 3USM dah belajar tajuk Bilal bin Rabah. Satu tajuk tu yang salah Fifah kami pun. Jadi orang faham-faham ambil lah kan. Sebab soalan pun Ustaz Syauqi yang buat. Jadi dia buat hadiah ajang je lah. Okay. Tokoh sahabat ni belajar Bilal bin Rabah je. Selepas pada tu Mu'adh bin Jabal tak belajar lagi. Okay, faham-faham lah sana. Okay, seterusnya bidang akhlak Islamiah. Pelajaran 23, pemaaf. 24, qanaah. Kemudian syukur, adab berkomunikasi, adab bermusafir. Kita dah belajar adab bermusafir 3UM dan 3USM kan. Dan kita adab berkomunikasi belajar juga dah kan? Belajar dah semua. Berkomunikasi pun belajar dah. Jadi semua tajuk dah. Kelas saya pun semua dah belajar. Jadi alhamdulillah lah. Tapi tajuk yang akan naik besok tu saya pun tak ingat dah soalan tu, saya buat lama dah. Tapi soalan adab ni tak susah lah. Okay, hak susah dulu soalan bidang-bidang lain. Jadi alhamdulillah lah tingkatan 3UM dan USM ni tinggal sikit lagi tajuk yang nak belajar ni. Tajuk Qiyamul Lail, solat sunat dan solat sunat hajat ni tak belajar lagi. Okay, tapi untuk exam besok, itulah tajuk-tajuk yang nak covernya. Kamu ada soalan nak tanya tak? Student-student semua ada soalan nak tanya tak? Nak tanya, tanya sekarang. Tak ada nak tanya? Okay, tak ada nak tanya, tak apa. Jadi saya, cuma itulah saya nak kongsikan hari ini tentang format soalan dan juga tajuk-tajuk. Okey, jadi seterusnya tu kita, sebenarnya masa kita ada banyak lagi, kita nak review sedikit tajuk-tajuk ni. Jadi saya nak pilih-pilih letak semua. Okey, kita nak tengok tajuk, tajwid lah sikit. Tajuk tajwid. Kita surat 13, kalau di sini 13, 18. Okey. Ni hukum tajwid, kita belajar apa dia? Hukum mat. Mat tu ialah panjang. Mat tu panjang. Jadi Ustaz Mat, Ustaz panjang ada. Ustaz Mat, M-A-D-D. Mad. Ni mat saja. Mim dal mat saja. Okey, apa dia maksud mat ni? Memanjangkan suara pada huruf mat ataupun huruf lin. Okey. Jadi tingkatan 3 ni kita mempelajari mat. Mat asli, mat far'i. Okey, dalam bidang mat far'i kita ada beberapa tajuk iaitu mat wajib muttasil, mat jaiz mufasil, mat badal, mat arid, mat lin, mat iwad, mat lazim, mat faraq dan mat silah. Jadi kalau tak salah saya lah dalam soalan tu banyak menumpukan tentang mat wajib dan mat jaiz mufasil saja. Jadi kita tengok apa beza mat wajib dan mat jaiz mufasil. Okey, kita tengok tajuk tu terus. Okey. Mat wajib ialah huruf mat bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Contoh al-malaikatu, mana huruf mat dia? Huruf mat dia ni. Ni huruf mat dia ni. Bertemu dengan, selepas dia, bertemu tu maksud selepas huruf mat tu dia huruf apa yang mari lepas pada huruf mat tu? Hamzah. Okey, ni huruf hamzah. Okey, dalam satu kalimah macam ni, al-malaikatu. Huruf mat pun duduk dalam kalimah tu, huruf hamzah pun duduk dalam kalimah tu. Okey, inilah mat wajib muttasil. As-sama pun sama juga. Huruf mat apa dia? Alif. Ni huruf mat. Bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Okey, inilah mat wajib muttasil. Contoh susiat ni. Huruf mat apa? Huruf ya. Bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah. Ingat ya? Dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah. Ini merupakan mat wajib muttasil. Sama juga su'in. Ini satu kalimah Okey. Apa huruf mat dia? Wow. Bertemu dengan hamzah. Inilah mat jaiz muttasil. Pada yang ingat lupa tu, ingat huruf mat ada 3. Alif, waw dan ya. Okey. Al-malaikatu alif, as-sama alif, si'at ni ya dan su'in ni waw. Okey. Itulah huruf mat. Jadi bertemu dengan hamzah dalam kalimah yang sama, ini mat wajib muttasil. Terusnya kita tengok pula mat jaiz mufasil. Okey. Mat jaiz mufasil, huruf mat bertemu dengan huruf hamzah juga, sama juga huruf mat bertemu dengan huruf hamzah juga. Tapi pada dua kalimah yang berlainan. Itu beza dia. Mat wajib dalam satu kalimah,
jaiz dalam dua kalimah. Tak mana dua kalimah tu? Jom kita tengok. Contohnya, ku anfusakum. Itu huruf mat dia apa dia? Waw bertemu dengan hamzah. Hamzah duduk dalam kalimah, duduk dalam anfusakum. Huruf mat waw ni duduk dalam kalimah ku. Anfusakum, huruf hamzah dalam kalimah anfusakum. Dia bertemu tapi hamzah tu duduk dalam kalimah lain. Ni dua kalimah inilah jadikan dia mat jaiz munfasil. Contoh khususnya, bima anzalallah, huruf mat alif bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Alif dalam kalimah bima dan hamzah dalam kalimah anzalallah. Okey. Begitu juga qalu ataj'alu. Huruf mat daripada waw bertemu dengan hamzah. Okey. Waw dalam kalimah qalu, hamzah tu dalam kalimah ataj'alu. Okey, seterusnya summa stawa ila, huruf mat daripada waw bertemu dengan hamzah dalam kalimah yang lain. Istawa, mat dalam kalimah tu huruf mat huruf alif dan bertemu dengan hamzah dalam kalimah ila. Inilah menjadikan dia huruf mat jaiz munfasil. Ingat, beza mat jaiz, mat wajib, huruf mat dengan hamzah bertemu dalam satu kalimah yang sama dan mat jaiz bertemu dalam kalimah yang lain. Macam ni contoh. Tunjuk lagi sekali. Ni kalimah yang sama, dan satu kalimah yang sama, dan yang ni kalimah yang berbeza. Okey, itu nak sebut ya. Seterusnya nak sebut pula MCP 16, 20. Allahu Akbar. Berlari habis, sorry. Ini tajuk apa ni? Zikir lah. Tajuk khususnya. Kita nak tengok tajuk ni. Nak review tajuk. Kita belajar dah ni, cuma nak ulang-ulang saja. Okey, tajuk panca indera yang dimanfaatkan. Surah Al-A'raf ayat 97. Tengok ayat ni nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kamu baca lagi sampai habis sendiri di rumah ni, buat ulang kaji sendiri nah. Baca maksud bagi setiap ayat ni. Walaqad zara'na apa dia, katsiran minal jinni, apa maksudnya, baca-baca. Okay, jadi dalam ayat ni Allah menceritakan tentang Allah menyediakan neraka dan syurga kepada umat manusia yang menggunakan anggota tubuh badannya dengan betul. Jadi anggota tubuh badan kita ni yang menjadi pemangkin yang membawa kita ke syurga ataupun ke neraka. Itu poin dia dalam ayat ni. Okey, jadi senang aja nak faham dia. Kalau tangan kita ni buat kebaikan, pergi ke syurga lah. Kalau tangan kita ni buat kejahatan, mencuri dan sebagainya, pergi ke neraka. Itu poin dia. Menurut Imam Ibn Katsir, Allah mencipta neraka dan menjadikan sebagian besar penghuninya daripada kalangan jin dan manusia. Semuanya bergantung pada amalan. Okey. Siapa yang masuk syurga? Siapa yang masuk syurga? Manusia yang beramal dengan amalan yang baik berlandaskan keimanan. Siapa yang masuk neraka? Manusia yang beramal dengan amalan buruk dan kufur kepada Allah. Okey, jadi kita ni chances kita tak tahu lagi lah, bergantung kepada amalan-amalan kita. Okey. Dan macam mana keadaan penghuni neraka? Dan ayat ni menjelaskan, membincangkan tentang lebih kepada penghuni neraka. Sebab penghuni syurga ni memang nikmat dan kebebasan, keseronokan berada dalam syurga. Hak kita takut ni neraka ni. Macam mana keadaan dalam neraka? Allah menceritakan beberapa keadaan penghuni neraka. Satu, penghuni neraka ni diseret dalam tertiarap dan di atas muka. Pun bayangkan macam mana kalau kita diseret di tanah ni, dengan muka duduk di tanah, ditarik. Macam itulah keadaan penghuni neraka yang diseret. Penghuni neraka ingin hidup semula kerana tidak tertanggung dengan azab dan ingin melakukan amal soleh. Semua penghuni neraka tu nanti akan minta ke Allah, ya Allah, bagilah aku hidup balik di dunia. Aku tak mau dah buat macam dulu. Kan? Ini. Dan tiga, orang yang menyeleweng daripada jalan yang benar menjadi bahan bakar bagi api neraka Jahannam. Kita hari ni kalau kita bakar ikan kat luar tu, kita pakai kayu arang kan? Bahan bakar dia kan? Dan neraka nanti bahan bakar tu manusia. Orang akan dibakar. Yang keempat, muka penghuni neraka hitam legam. Hitam bukan biru, bukan merah, bukan hijau. Hitam akibat pendustaan mereka terhadap Allah
dan orang munafik dan kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Okey. Cara mencari kebenaran. Menggunakan tangan, kaki, mulut, hidung kita ni lah. Macam mana nak jadikan dia tu pahala. Dia pula cara memanfaatkan panca indera untuk mencari kebenaran dengan mencegah kemungkaran. Okey. Tentulah juga. Baca sendiri. Pengajaran. Okay, kita pun tak ada masa. Kita nak review tajuk apa pula? Kewajipan menjaga kehormatan diri. Muka surat 43. 43 jadi 48. Okey, kewajipan memelihara kehormatan diri. Kita baru je belajar tajuk ni, iaitu dalam ayat ni Allah suruh perintahkan kepada orang-orang lelaki dan perempuan yang beriman supaya apa? Okey, yang pertama menutup pandangan, tutup mata jangan tengok benda-benda yang haram. Okey, contohnya aurat orang dan sebagainya jangan tengok. Yang kedua, apa perintah Allah yang kedua supaya Allah memelihara kehormatan diri, termasuk memelihara kemaluan kita. Okey, jadi itulah perintah Allah dalam ayat tu dan dijelaskan dan diperincikan dalam ayat ni. Kamu bacalah macam mana pun. Kita belajar dari itu. Sebenarnya kita nak tengok tajuk apa? Sedekah kunci kebaikan. Next muka surat 60, 64, 65. Okey, bidang hadis. Sedekah kunci kebaikan. Dalam hadis ni, kamu baca hadis ni. Daripada Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Kamu baca sendiri di rumah nah. Okey, maksud kata, setiap sendi di tubuh manusia adalah sedekah. Okey, sendi tangan adalah sedekah, sendi kaki adalah sedekah. Semua sendi tu adalah sedekah. Macam mana sendi tu boleh jadi sedekah? Baca seterusnya hadis ni. Kullu yaumin tatlu'u fihi syam, setiap hari yang terbit padanya matahari, ta'dilu bainal itsnain sadaqah. Kamu berlaku adil antara dua orang, selingkah itu adalah sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmilu 'alaiha. Dan kamu membantu seorang menaiki tunggangannya, tolong orang naik kereta, naik kuda dan sebagainya, naik unta, naik lori, naik bas, tolong. Itu sedekah juga. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Kalau kamu tolong mengangkat barang-barangnya ke atas tunggangan tu pula, tu sedekah pula. Wal kalimatut thayyibatu sadaqatun, dan percakapan yang baik pun sedekah. Wa kullu khutwatin tamshiha ila shalah sadaqah, dan setiap langkah yang kamu berjalan untuk menunaikan solat ialah sedekah. Wa tumitul azza an tariqi sadaqah, dan kamu menghilangkan sesuatu yang berbahaya di jalan adalah sedekah. Apa maksud hadis ni nak kata? Nak kata sedekah ni tak semestinya kita ambil duit dalam poket kita RM1, RM2, ribu dan tabung masjid, beri kat orang peminta sedekah. Bukan tu. Perbuatan-perbuatan yang berpunca daripada sendi-sendi kita ni pun merupakan sedekah juga. Kita berjalan kaki pergi masjid tu adalah sedekah. Okey, semayang pahala lain. Berjalan kaki tu pahala lain pula. Buang sesuatu yang bahaya di jalan. Contoh di jalan, kita jalan-jalan tengok ada duri. Ada lubang. Ada lubang manhole di jalan yang penutupnya dicuri. Kan kau bahaya sangat. Kita pun tolong ambil kun, letak itu, bagi tahu kata bahaya. Perbuatan-perbuatan adalah sedekah. Okey. Paling mudah sedekah yang ni. Wal kalimatut thayyibatu. Perkataan yang baik adalah sedekah. Jadi sebelum kita nak bercakap dengan orang, sebelum kita nak keluarkan kata-kata dalam mulut kita, kita fikir dulu perkataan tu baik ke buruk. Akal kita akan guide perbuatan kita. Akal kata, jangan cakap ni mengumpat. Ini tak betul. Kalau dia dengar dia marah, Allah marah, kamu kena minta maaf kat dia, tak usah buat. Okey, tak buat. Akal. Okey. Dia nak cakap benda-benda yang baik, benda-benda nasihat, okey. Benda-benda yang baiklah dan sebagainya. Jadi benda tu merupakan sedekah. Cakap benda elok-elok pun sedekah. Itulah jenis-jenis sedekah yang ada dalam ayat ni. Tolong orang naik motor tak boleh kan. Okay? Orang tu nak naik kereta, barang dia banyak, tolong angkat pun sedekah. Jadi itulah maksud hadis ni. Bukan sedekah tu beri duit semata-mata. Termasuk juga perbuatan-perbuatan ni yang bila kata perbuatan tu mestilah sendi-sendi kita. Kamu tanya-tanya lagi kan, apa maksud setiap sendi tubuh manusia adalah sedekah? Itulah maksud kata. Sendi tangan ni, sendi kaki apa semua merupakan bila kita, sendi kaki bila kita berjalan kaki pergi ke masjid, ke surau untuk salat jemaah, berjalan tu adalah sedekah. Okey, sekat tu je lah. Secara umum je lah, kita belajar tajuk ni kan. Nak review tajuk apa pula
Kita tajuk akidah. Akidah beriman kepada apa? Tengok beriman kepada Rasul lah. Pasal 83. 88. Okay. Okay, beriman kepada Rasul. Apa maksud beriman kepada Rasul ni? Meyakin. Maksudnya ialah meyakini bahawa Allah mengutuskan para Nabi. Kamu beriman kepada Rasul. Nak tahu mana kita beriman? Kita yakin bahawa Rasul tu Allah dah utus dah. Dah ada dah. Dah mari dah. Sebanyak 25 orang Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Okay, Rasul dan Nabi. Rasul dengan Nabi sama tak? Okay, mula-mula jadi Nabi dulu, dia jadi Rasul. Okay, Nabi ni ialah seorang lelaki. Ada dalam ni. Ni. Nabi adalah seorang lelaki yang dipilih Allah dan dikurniakan wahyu kepadanya, tetapi tidak diperintah untuk menyampaikan kepada orang lain. Nabi ni dia tak ada umat. Tahu tak? Dia untuk dirinya sendiri sahaja. Sedangkan Rasul ialah seorang lelaki yang dipilih oleh Allah dan dikurniakan wahyu. Samalah kan? Tapi diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Okay, beza Nabi dan Rasul. Nabi dia tak ada umat. Dia tak diperintahkan untuk menyampaikan ajaran kepada umat. Kita seorang-seorang dia aja. Okay, Rasul pula dia ada umat. Contoh Nabi Muhammad ada umat kita lah. Nabi Adam ada umat, Nabi Nuh ada umat, Nabi Musa ada umat. Jadi, yang Rasul ni dia diperintahkan untuk menyampaikan ajaran kepada umat dia. Itu beza Nabi dan Rasul. Tengok balik maksud dia. Okay. Nabi ada berapa orang? Ingatlah Nabi ada 124,000. 1 to 4K. 124,000. Dalam sejarah manusia bermula daripada Adam sampai ke Nabi Muhammad. Tak salah berapa ribu tahun pun. Sepanjang tu ada Allah utuskan 124,000 orang Nabi. Okey. Dalam 124,000 orang Nabi ni, sebahagian daripadanya dilantik menjadi Rasul. Iaitu sebanyak 313 orang Rasul. Ni Nabi. Nabi. Rasul 313. Dan dalam 313 orang Rasul ini, ada 25 orang yang disebut dalam Al-Quran. Ni 25 orang ni. Iaitu bermula daripada Adam sampai Muhammad. Siapa tak hafal lagi? Siapa tak hafal Nabi, tak hafal nama Nabi berdosa tak? Sebab wajib kita tahu nama Nabi. Okey, maksud wajib tu macam mana Maksud wajib tu macam ni. Kamu hafal lah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Hafal. Lepas tu orang tanya kamu, Saleh tu Nabi ke Rasul ke? Iya. Maka kamu tak berdosa. Kalau orang tanya kamu, Ilyasak tu Rasul ke? Tak tahu juga. Itu kamu berdosa. Bila disebut nama tu, kamu tahu itulah nama Rasul, baru kamu terlepas daripada dosa. Jadi kita kena yakin, beriman kepada Rasul tu kena yakin bahawa Rasul telah diutuskan kepada kita. Okay. Beriman kepada Rasul bermaksud yakin bahawa Allah telah mengutuskan Nabi dan Rasul kepada umat manusia. Okay, itu pun cukup dah. Dan 25 orang Rasul disebutkan dalam Al-Quran secara khusus. Dan dalam 25 orang ni, ada 5 orang Rasul yang mendapat status ulul azmi. Ulul azmi adalah Rasul yang mendapat cabaran dan dugaan, mendapat ujian yang besar dalam ketika dia berdakwah. Siapa ulul azmi ni? Kamu cari dalam buku ni. Ada dalam ni. Rasul. Kemudian sifat wajib mustahil ni kamu baca. Sifat wajib. Jadi amanah, tabligh, fatanah. Sifat Rasul kamu baca satu. Kemudian sifat mustahiliyah, kazib, khianat, kitman dan baladah. Dan Nabi ada juga sifat harus. Itu sifat basyariyah atau sifat kemanusiaan. Iaitu sama macam sifat-sifat manusia biasa. Iaitu makan, minum, tidur, berkahwin, suka duka, sihat, letih dan sebagainya. Sama macam manusia biasa. Itu sifat harus. Okey, seterusnya. Hikmah. Okey. Hikmah. Rasul dipilih daripada kalangan manusia. Kenapa Allah tak pilih Rasul daripada kalangan makhluk lain? Contohnya malaikat ataupun jin dan sebagainya. Kenapa pilih manusia? Sedangkan manusia ini telah dipelekehkan oleh iblis ketika penciptaan Adam. Tentu pilih manusia. Jadi Rasul lah, jadi khalifah dan semua. Okey. Okey, kamu boleh baca kat sini.
Matul Rasul, baca. Mukjizat. Mukjizat apa dia? Mukjizat ada dua. Mukjizat hissi, maknawi. Contoh-contoh mukjizat. Kau boleh baca sendiri kat sini. Terusnya nak review tajuk lain pula. Okey. Bidang fiqah. 120, 125. Okey. Okey, bidang fiqah. Tajuk apa kita belajar bidang fiqah? Fardu ain dan fardu kifayah. Bila sebut kata fardu, fardu ni merupakan kewajipan, sesuatu yang wajib. Fardu ni merupakan sesuatu kewajipan, sesuatu yang wajib dibuat. Makna kata kalau kita tak buat berdosa, buat dapat pahala. Itu fardu ataupun benda yang wajib. Wajib. Okey. Dan benda yang wajib ini dibagi kepada dua, iaitu fardu ain dan fardu kifayah. Inilah yang kamu kena kuasai. Okey. Fardu ain apa dia? Tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas setiap individu yang mukallaf. Okey. Maksudnya setiap orang. Kamu, aku, kamu, semua setiap orang wajib secara individual. Okey. Sekiranya tuntutan ini tidak dilaksanakan, maka individu tersebut akan berdosa. Contohnya menutup aurat. Wajib menutup aurat? Menutup. Kalau Siti nutup aurat, Leha tak tutup aurat, siapa yang berdosa? Leha lah sebab dia tak buat. Kalau dua-dua tak buat, dua-dua berdosa. Kalau dua-dua buat, dua-dua tak berdosa. Sebab dia individual. Ini fardu ain. Yang kedua, solat fardu 5 waktu. Ini pun kewajipan individual. Yang ketiga, berpuasa, belajar ilmu agama dan sebagainya merupakan fardu ain ke atas setiap individu. Berbeza dengan fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah tuntutan yang ditetapkan oleh Allah ke atas masyarakat Islam secara kolektif. Ke atas masyarakat itu sendiri. Maksud kata, dalam keseluruhan masyarakat kita ni, contoh orang Kuala Ketil, masyarakat Kuala Ketil, mesti ada sebahagian yang melakukan perkara tu. Okay, kalau tak ada orang buat, semua orang tak buat, semua orang ada dalam Kuala Ketil tu berdosa. Okay, contoh, sekiranya sebahagian sahaja melaksanakan tuntutan fardu kifayah ini, maka gugurlah kewajipan tersebut ke atas orang Islam yang lain. Contohnya, menguruskan jenazah. Menguruskan jenazah. Apa yang menguruskan jenazah? Orang mati. Bila orang mati nak kena pergi kafan, pergi ke bumi. Kena ada orang yang buat. Ini merupakan fardu. Kalau tak ada orang buat, kalau orang tu mati, dia tentanglah rumah dia repuk macam tu je. Semua orang akan berdosa. Okey, tapi bila ada orang yang 4-5 orang pergi uruskan jenazah tu, pergi buat, pergi mandikan, pergi kuburkan dan semua orang lain dah tak berdosa. Itu fardu kifayah. Okey. Yang kedua, usahawan Muslim. Menjadi usahawan. Jadi usahawan lah. Mega ataupun memproses barang-barang. Contohnya buat mi, buat bihun, buat sos, buat kicap. Kena ada orang Islam yang buat dalam masyarakat kita tu. Kalau tak ada orang Islam yang buat, kita terpaksa ambil makanan daripada sumber-sumber yang mungkin syubhah. Okey, menyebabkan kita semua berdosa. Itulah maksudnya fardu kifayah. Bukan kata semua orang nak kena buat benda yang sama. Semua orang kena proses kicap. Tak macam tu. Bila ada orang buat, orang lain dah tak kena buat dah. Itu maksud fardu kifayah. Berbeza dengan solat. Solat, fardu ain. Siapa buat, dia dapat pahala dan selepas daripada dosa. Dan siapa tak buat, dia berdosa. Sekarang ni ramai orang duk anggap solat tu fardu kifayah. Orang ni buat, kita tak payah. Tak macam tu. Siapa buat, dia dapat. Tak buat, dia pun dapat dia punya alasannya. Solat berjamaah. Tadi kita solat fardu ain ni fardu kifayah. Tak, berjamaah tu yang fardu kifayah. Maksud kata dalam satu komuniti, contoh penduduk Kuala Ketil, mesti ada orang yang solat berjamaah. Maksud kata bila ada orang yang solat jemaah, orang lain yang sembahyang tak jemaah tu tak berdosa dah. Orang yang berjemaah dah melepaskan tanggungjawab fardu kifayah dia. Okay, boleh faham dah? Kesan pengaitan fardu ain dan baca sendiri. Contoh hubungkan antara fardu ain dan fardu pun baca sendiri. Kita konsep tu je. Konsep bagi kamu faham apa ada fardu ain, apa ada fardu kifayah. Okey. Kalau tak faham, lepas ni PM saya tanya lain. Okey, saya tak ada masalah dah. Okey, seterusnya kita tengok apa pula Kita ada belajar tajuk pengurusan jenazah. Belajar dah. Kemudian zakat. Zakat. Tengok zakat sekejap.
3. Okey, zakat. Penyuci harta. Tajuk zakat di mana? Apa dia zakat? Apa maksud zakat? Dari segi istilah maksudnya mengeluarkan sebahagian daripada harta untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Jadi konsep zakat ni ialah harta yang kita miliki, duit yang ada dalam poket kita ni bukanlah milik kita 100%. Ada percentage tertentu dalam harta kita ni milik orang lain yang kita kena bagi melalui satu mekanisme yang dipanggil zakat. Kena buat keluar lah. Okey. Kalau kita ada RM100, kena keluar lah jumlah-jumlah tertentu untuk bagi. Contohnya RM2.50. Okey. Dalil apa semua baca? Okey. Asnaf. Ada berapa semua asnaf? Ada 8 kan? 8 asnaf. Asnaf ni apa? Asnaf ialah orang yang layak menerima zakat. Golongan-golongan yang layak menerima zakat. Yang pertama fakir, baca. Yang kedua miskin. Apa beza fakir dengan miskin tu? Orang baca kat situ lah. Okay, amil, mu'allaf, hamba, orang berhutang, fisabilillah, ibnu sabil, merupakan semuanya layak menerima zakat. Okey, kita layak tak? Ustaz Syauqi layak tak terima zakat? Okey, tengok dalam kategori yang dia buat ni, termasuk tak? Termasuk miskin. Itu apa dia ni? Orang yang mampu menampung sebahagian je daripada keperluan hidupnya. Okey, pendapatan saya tak cukup untuk menampung keperluan saya. Pendapatan saya RM10,000 je sebulan. Sedangkan keperluan saya adalah RM20,000. Maka tak cukup. Maka saya dikira orang miskin. Ini saya layak terima zakat. Contohlah kan. Okey. Ni hikmah syariatan zakat ni. Apa hikmah? Apa kebaikan dia kepada apa syariatan zakat ni? Apa hikmah dia kepada pemberi, penerima dan masyarakat semuanya. Boleh baca kat sini. Pemberi akan jadi macam mana? Penerima akan jadi macam mana? Okey, boleh baca. Khususnya tengok jenis-jenis zakat. Zakat ni ada macam-macam jenis lah. Zakat fitrah ada, zakat harta, zakat tanam-tanaman, buah-buahan. Kena bagi zakat lah. Boleh baca balik lah untuk ulang kaji sendiri. Saya nak tunjuk macam tu je lah. Terusnya bidang sirah tu abang dah tadi kan. Belajar satu tajuk lah. Itu Bilal bin Rabah. Bidang adab pula, bidang adab kita belajar semua dah. Okey, nak tengok adab berkomunikasi, adab bermusafir, tengok. Okey. Dekat 209, 215. Okey, adab bermusafir. Bermusafir ni baru ajak kamu duduk faham lagi, iaitu kita keluar dari kawasan rumah kita pergi ke tempat lain ataupun kita travel lah dalam jarak melebihi 2 marhalah ataupun 81 km. Apa adab bermusafirnya? Okay, boleh kita baca kat situ lah. Ada adab yang sebelum bermusafir dan ada adab yang semasa bermusafir. Okay. Antara yang seronok kita bincang kat sini ialah, habislah, tak sharing. Sekejap. Dia jadi pening bawah tau. Okey. Adab bermusafir. Tukar nak seronok dalam bermusafir ni ialah Allah memberi rukhsah. 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 Itu kelonggaran bagi orang yang bermusafir ni dari segi solat dan puasa. Apa dia? Rukhsah yang diberi kepada orang yang bermusafir lebih daripada 2 marhalah ni. Diharuskan qasar solat, diharuskan jamak solat. Kamu pun tahu dah apa dia qasar, apa dia jamak tu kan. Dan diharuskan juga berbuka puasa. Okey, setakat itu saja saya nak kongsikan. Saya harap kamu bolehlah buat baca sikit-sikit di rumah. Okey. InsyaAllah kita berjumpa esok untuk menjawab soalan ini. Ada soalan apa nak tanya, boleh tanya sekarang. Confirm kamu tak tanya punya. Dan kalau ada apa-apa nak tanya, boleh PM saya. Kelas-kelas lain boleh PM Ustazah. PM saya pun tak apa, insyaAllah. Okey. Kita berhenti dulu kat situ. Okey, benda ni saya akan videokan dan saya akan bagi link untuk kamu tengok balik video ni. Okey, Ustazah Fatimah dah nak cakap apa-apa dah sebelum kita tamatkan sesi ni? Tak ada apa. Tahniah Ustaz Mat. Tahniah cantik-cantik.
bagi pendedahan awal tentang Google Form. Kan? Semoga pelajar boleh jawab eloklah. Nah, InsyaAllah. insyaAllah. Okey, tu je. Okey, Lain dengan kali itu, ya, Ha? insyaAllah kita dapat jawab dengan elok esok dan mencapai result yang baik. Dan tolong gerakkan kawan-kawan kita yang lain untuk sebab itu pemeriksaan semua orang wajib jawab. Okay. Wajib jawab. Wajib jawab. Pastikan semua jawab. Sebab tingkatan 5 hari tu ada yang tak jawab, Ustazah kena follow seorang-seorang pula lepas periksa tu. Sampai 2-3 hari tu pun, tapi Ustaz Mat sedihnya. Mereka ambil kertas 1, kertas 2 apa tak ambil. Puas ligan. Jadi markah jadi tak stabil kan kalau tak ambil dua-dua. Kalau tingkatan 5 menengah atas lah. Kalau tingkatan 3 tak apa, 1 paper je. Nah. Kamu kerenkan lah, kamu naik tingkatan 4 dan 5 besok. Kamu dah ada 2 kertas lah pula. Dan 3 ni masih ada 1 kertas lah. Okey. Okey, terima kasih kepada Ustazah Fatimah dan Ustazah Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.